Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Andai itu takdirnya minggu yang ke-15, apa yang akan berlaku? Part 1. Yang pertama, Pagi Raya Azrael. Selepas pemergian Alia ke UK, Azrael balik ke rumah Sri Atamas untuk menyambut raya bersama keluarga. Tapi sebelum itu, Azrael terserempak dengan Faizal ketika dia menuju ke kereta. Faizal bersungguh-sungguh meminta maaf pada Azrael atas dosa yang pernah dibuat pada Azrael sekeluarga. Walau bagaimanapun, Azrael tidak akan bermusuh dengan Faizal, malah dia memilih untuk berdamai. Faizal juga berkata dia ada berjumpa dengan Alia sebentar tadi, dan Alia pun telah memaafkan dirinya. Dia rasa bersyukur kerana Ikram sudi menjaminnya dan dapatlah dia beraya di kampung sementara menunggu kes dibicarakan. Azrael bertanya, bagaimana Faizal tahu dia tinggal di rumah flat itu? Rupa-rupanya sebelum Faizal datang ke situ, dia telah pergi ke rumah Sri Atamas dan Sharifah Aisyah memberitahu alamat rumah Azrael. Yang kedua, melawat keluarga mentua. Azrael balik ke kampung untuk melawat keluarga mentuanya dan disambut baik oleh mereka. Terdapat beberapa perkara yang berlaku. A. Kebetulan ketika itu Puan Ramlah ada masak lauk masa lemak terpoyak ikan patin. Puan Ramlah mahu menjemput menantunya makan, tapi dia teringat yang Azrael pernah berkata yang dia tidak berminat lagi makan lauk itu, dan dia mahu masakkan lauk lain untuk menantunya. Tiba-tiba Azrael teringat balik kata-kata hinaan pada ibu mertuanya dulu. Oleh itu, Azrael meminta maaf pada ibu mertuanya di atas sikap biadabnya sebelum ni. Namun Puan Ramlah berkata yang dia telah lama maafkan dan lupakan hal itu. B. Adik kembar isterinya iaitu Aiman dan Aizat masih dingin dengan Azrael kerana mereka berdua masih menyimpan rasa benci di atas kegagalan Azrael melayani Alia dengan sebaiknya. Sewaktu Azhar mendapat panggilan dari kakaknya, Aizat dengan selamba berkata pada kakaknya di depan Azrael, "Tak ada ke Mak Saleh teka Kak Lia kat sana?" Lepas itu, Aiman pula muncul selepas baru balik dari memancing. Dia pun selamba berkata, "Buat apa cari orang putih? Ni ada seorang ustaz sekolah man berkenan dengan Kak Lia." Bujang pula tu. Ustaz kata dia tak kisah Kak Lia dah ada anak pun. Kalau Kak Lia okey, dia nak masuk meminang bila Kak Lia balik nanti. Merah padam muka Azrael. Rasa cemburu menyebu hatinya. Puan Ramlah memarahi anaknya kerana berkata begitu dengan Alia dan tidak menjaga hati Azrael. Aizat dan Aiman pun meminta maaf pada ibunya dan berjanji tidak akan berkata lagi. Bukan niat nak melawan kata ibunya, tapi mereka berdua masih marah pada Azrael. C. Selepas solat maghrib, Azrael dengan bersungguh-sungguh meminta maaf kepada semua ahli keluarga mertuanya di atas perbuatannya pada Lia. Penuh hormat tangan ayah mertuanya dicium. Dia sanggup terima apa sahaja hukumannya. Kemudian Azrael memulakan balik cek bernilai RM50,000 kepada Encik Idris. Azrael merayu sangat-sangat supaya ayah mertuanya terima semula cek tersebut. Dia berkata yang dia ikhlas menanggung kos perubatan Alia dulu. Dan akhirnya Encik Idris sudah nampak keikhlasan hati Azrael yang sebenar-benarnya. Kalau ikutkan, Encik Idris sudah lama memaafkan menantunya. D. Azrael baru ketahui bahawa Azhar sudah diberhentikan kerja selama 2 bulan di atas masalah kewangan syarikat itu sendiri. Oleh itu, Azhar berniaga kecil-kecilan menjual makanan. Oleh itu, Azrael minta pada Azhar bekerja semula di syarikat AA. Tapi Azhar tidak mahu. Dia tahu Kak Lia tidak akan bersetuju dirinya bekerja semula di situ. Azrael tahu isterinya dah serik untuk menerima apa jua bantuan yang hendak diberikan pada keluarganya. Inilah natijahnya kerana mulut badan binasa.
Encik Idris baru pulang dari bank dan kemudian dia berbincang dengan Azril. Pihak bank berkata loan bank telah lama selesai dan dia tahu mesti Azril yang bayar semua itu. Encik Idris mahu membayar balik pada menantunya, tapi Azril tetap menolak. Azril mahu ayah dan ibu mertuanya gunakan duit tersebut untuk pergi haji. Di samping itu, tolong sampaikan hajatnya di sana nanti. Encik Idris nampak sayu Azril memandangnya. Jelas begitu tinggi harapannya. Akhirnya perlahan Encik Idris mengangguk. Baki duit itu pula bolehlah digunakan untuk membuka perniagaan kolam ikan yang sememangnya itu adalah impian Encik Idris dan Azhar dari dulu lagi. Azril boleh pula mempelawa dirinya untuk bekerja separuh masa di kolam ikan. Nampaknya mereka bertiga begitu gembira sekali kerana masing-masing telah mencapai kata sepakat. Yang ketiga, Azril demam. Kerana terlalu rindukan isteri dan anak-anak yang kini berada di UK, Azril demam panas dan sudah seminggu demamnya masih belum kebah. Syekh Abbas menelefon isterinya yang juga berada di UK, mengadu mengenai keadaan Azril yang sakit itu. Kalau ikutkan, sudah lebih seminggu Sharifah Aisyah bersama Dania dan Darwin di UK melawat Alia. Waktu cuti sekolah merupakan peluang mereka dapat melawat mamanya dan Isha. Sharifah Aisyah menelefon anaknya dan bertanya khabar. Dia begitu risau bila mendapat tahu Azril sudah seminggu demam, dan dia juga tahu Azril terlalu rindukan isteri dan anak-anak. Oleh itu, Sharifah Aisyah memberi panggilan telefon itu pada Dania untuk Azril melepaskan rindu. Tapi Darwin tetap berkeras tidak mahu bercakap dengan papanya. Tidak disangka ketika Sharifah Aisyah mahu memberhentikan panggilan, Alia minta untuk bercakap seketika dengan Azril. Walaupun nadanya dingin, Azril tak terkata gembiranya dapat bercakap dengan isterinya. Yang keempat, memujuk Syed Darwin. Sharifah Aisyah tidak sedap hati selepas mendengar khabar anaknya, dan dia mengambil keputusan untuk balik ke Malaysia secepat mungkin. Bila dah sampai di rumah, dia terus melihat keadaan Azril dengan mukanya yang pucat dan tidak bermaya. Sudah masuk 2 minggu, demam Azril masih belum pulih lagi. Selepas itu, Sharifah Aisyah bercadang menelefon Alia dan sepakat untuk memujuk Darwin agar Darwin berbaik semula dengan papanya. Panggilan telefon diberikan pada Darwin. Puas Alia memberi keyakinan pada Darwin supaya Darwin tidak takut lagi pada Azril. Alia menyuruh anaknya menasihati papanya supaya makan. Hati Darwin akhirnya lembut dan dia susah hati bila melihat papanya sakit. Dia mahu papanya sihat seperti selalu. Selepas itu, Darwin pergi makan bersama atuknya. Kemudian Dania begitu teruja mahu menunjukkan gambar berselfie bersama mama dan adik ketika di UK pada papanya. Yang kelima, Bazar Ramadan 2. Setahun kemudian, waktu ini Alia sudah hampir menamatkan pelajarannya di UK. Ketika ini Azril ada membawa Dania dan Darwin pergi ke Bazar Ramadan. Tapi selepas itu mereka terserempak dengan Maksud dan Sharifah Azrin. Sharifah Rosna berkata ketika dia ada urusan di UK, dia ada singgah sebentar berjumpa Alia dan melihat Elisha. Maksudnya memuji kecomelan anak bongsu Azril. Kesempatan itu Azrin meminta maaf pada Azril atas perbuatannya sebelum ni dan cuba berbaik dengan Dania dan Darwin. Tapi kedua-duanya masih takut pada Rin. Azrin berkata lagi yang dia berdoa semoga Alia terima semula pada Abaril. Kalau dia ada jodoh, dia mahu mencari suami macam Abaril. Azril pula memberi nasihat pada Rin supaya jangan cari suami seperti dirinya, tapi cuba untuk jadi seorang isteri seperti Alia. Alia bukanlah sempurna orangnya, tapi dia tak pernah lupa jalankan tanggungjawab. Dia begitu ikhlas sayangkan suaminya.
kata Azril dalam nada yang cukup sebab. Darwi mula tidak larat berjalan dan menyuruh papanya mendukungnya. Sharifah Rosnah membantu Azril memegang barang yang telah dibeli.